yang menjadi popular dengan lagu-lagu UK adalah suara saya. Betul. So what for kita nak gentar? Betul. Kan? Kenapa? Okey, kenapa nak wujudkan penyanyi hampir sama dengan Amir? Kenapa nak ada Amir, dua Amir? Tak boleh. Kalau sebut pasal konsert ni, konsert keberapa ataupun macam mana? Ya, this is a konsert yang julung kali diadakan sepanjang pelibatan saya dan juga anggota UK. Julung Ya, first pertama time. kali, first Dah time. berapa tahun abang menyanyi dengan UK? 25 tahun. Kalau dia ikut kan lebih pada 25 tahun actually. So kita memilih di Perak tu sebagai yang apa nampak dia Besar. Kalau ikutkan berapa tahun bang? Lebih lebih. Kalau Dekat. saya sendiri dah dekat hampir 30 tahun lebih. Bermula pada tahun 1990. Tapi baru first time adakan konsert tu. Ya, kamu kecil. Itulah. baru dia 2 tahun. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Oh lahir, nampak tak? So kiranya perasaan abang ialah selepas 3 dekad menantikan konsert pertama ni orang kata. Ya, kita cuba nak dapatkan generasi yang baru ni untuk meminati lagu-lagu UK ya. Jadi supaya nak menarik generasi sekarang supaya meminati UK dan dapat melihat pertama kali konsert dalam sejarah pelibatan UK. Ia sesuatu yang istimewa lah. Apa yang istimewa malam Istimewa tu? sebab kerana selama ini mereka hanya mendengar lagu-lagu UK di radio, CD. Okay, sekarang ni kalau siapa yang betul-betul minat datang sendiri untuk menyaksikan konsert 2 malam 17 dan 18 Jun 2022. So boleh datang, boleh pilih nak malam pertama atau malam kedua, boleh pilih sebab kita punya show tu sama. Dia tidak apa perubahan. Abang, sorry bertanya. Dalam masa 3 dekad ni apa yang buatkan tiadanya konsert UK ni? Kenapa baru sekarang? Ya waktu itu mungkin ada pihak yang tidak mempercayai kebolehan UK mungkin dan juga peluang untuk dapatkan mengadakan konsert besar ni bukan senang actually. Memerlukan sponsor. Jadi sponsor pun kita berfikirlah sebelum konsert ni bermula, kita kena tengok satu situasi di mana banyak perbelanjaan yang telah dibelanjakan kepada benda-benda yang lain. Dari sponsor besar banjir, Betul. macam-macam lagi kan. Jadi untuk hiburan ni agak dah jadi macam Nampak sikit. ada tapi dia kurang sebab dia dah spend ke arah yang lebih penting lagi Betul. Jadi ini faktor juga actually. Sponsor dia memandangkan kalau buat hiburan ni dia tengok artis juga kan. Ada tak nafikan, ada juga artis baru yang mendapat tajaan yang besar. Kan macam kami cuba untuk mendapatkan tapi susah. Bukan kami saja, artis lain pun yang mengadakan konsert pun sama juga. Tapi kali ni macam mana? Ada yang support dari segi sponsor ataupun macam mana? Dari segi dana kita ada dana dari kementerian. Yang selebihnya tu kita berusaha ke arah penjualan tiket. Sebab boleh dengar mungkin kos berapa untuk konsert 2 hari? saya kurang pastilah tapi memang ratus ribu lah. Kan sebab kita pada mulanya pada peringkat awal kita kalau ada sponsor yang masuk kita nak buat the whole orchestra actually orchestra bersama UK actually. Tapi disebabkan kita tak ada bajet, so kita buat half dia iaitu 16 orang pemain string chambers pada malam tersebut. Abang, kalau kita melihatkan kebelakangan ni kita boleh tengok konsert Ziana Nazrin, Laris, Search, juga ada semuanya otai. So abang rasa memang penyanyi otai ni masih berbisa, masih mampu buat konsert sekarang ni? Memang otai masih berbisa, memang masih mampu. Tapi masalah ni sekali kita nak tarik crowd untuk beli tiket kan. Agak sukar sikit lah dengan banyaknya konsert terlalu banyak.
So menjadi which one yang peminat yang nak pergi tengok, nak spend duit kan, pasal tiket bukan murah. Betul. Sebab apa tiket mahal? Sebab venue dia macam mana? Betul, Kan? yes. Kita bukan buat tempat yang biasa-biasa. biasa. Kan, jadi kena buka media tu supaya aku bayar ni untuk nak the best concert. Kan, dengan keadaan selesa, Betul. hawa dingin, tidak rimas apa semua. Memang Yes, selesa sangat yes, dengan yes, sistem betul. bunyi yang baik kan. Jadi ini kelebihan untuk UKIS tarik crowd supaya datang ke konsert. Tapi mungkin juga situasi selepas pandemik kan. Ini masalahnya kan. Jadi semuanya berlaku selepas berakhirnya pandemik. Semua nak buat. Betul, berebut pula tu. Jadi kita tak boleh nak halang. Orang nak Betul, beli yang betul. satu kan. Kita tak boleh nak halang. Jadi ini masalahnya. Saya rasa tak sepatutnya berlaku actually kan. Tak bolehlah. Tapi tak disangka Ada yang bersaing pada malam yang sama pada dia. Yes, betul. Jadi sebenarnya kena bagi peluang setiap artis yang ada Betul, berjemaah yes. di Kuala Lumpur ini supaya kita dapat tahu di manakah kekuatan mereka yang sebenarnya. Adakah mereka ini mempunyai peminat yang tersendiri yang masih menyokong, so kita boleh tahu. Pasal apa? Kita tidak diganggu oleh event-event yang lain. Apa lagu malam tu bang? Kami akan mempersembahkan sebanyak 25 buah lagu berdurasi 2 jam ya, dan menampilkan banyak lagu-lagu hits UK sebelum ini, iaitu Seksa, Kau Satu-Satunya, Siapa Rampas Cintamu, Tergamak Kau, Kekasih Budi Menara, Di luar kemampuanku. Di Luar Kemampuanku. Dia tahu. Kan? Peminat setia. Nampak? Sebab Jadi dari segi pemilihan tu je, sebab lagu-lagu kita yang banyak yang Betul lah, Pilihan. ni yang hits kan. okey, pada mulanya saya pun agak apa macam pening jugalah nak. Kalau tak bawa lagu ni kan orang nak lagu ni. Tapi sebab kita buat, jadi Jalan Selamat kita medley kan. Kita medley kan agar daripada tak nyanyi. Ada nyanyi. Ada juga Dua nyanyi. malam pun memang lagu yang sama. Ya. Betul. Ke Duduk Malam tu ada lagu lain? Tak. Duduk Malam lagu sama? Tetap yang sama. Tetap yang sama. Ada arti jemputan. Tidak ada arti jemputan. Memang UKIS exactly. sahaja lah. Ya. UK sebenarnya ada berapa buah lagu kalau diikutkan? 6 album, 60 lagu. Lagu hits Lagu hit lebih pada 40 20. 20. So memang takkan cukup lah. Dia macam ni tau. Siapa yang membeli album waktu itu, dia akan tahu walaupun lagu itu tidak Betul. berada Ada yang sedap, ada yang ya, lagu itu tidak berkumpulan di radio, tetapi dia beli album. dia tahu lagu tu. Dia tahu lagu tu. Itu yang beza dia kan. So tak jadi masalah lah kalau dia beli album, dia dah tahu dah. Dia dah beli, dia dah dengar. Betul. So then bezanya adalah pada malam tersebut konsert punya cara. Kan? Cara penyampaian, arrangement kan, mungkin yalah, dulu kami semua masih muda remaja. Betul. Abang, Pada usia sekarang ni mungkin agak mencabar tak? Kalau nak Memang melakukan mencabar. satu konsert, mungkin dari segi stamina macam Ya, memang mencabar. Saya akui ya. Memang mencabar kerana masing-masing semua tahu dengan lagu-lagu UK yang bernada tinggi. Tapi saya akan menyampaikan dengan keadaan saya sekarang, range saya sekarang kan, agar dia tidak terlalu mencacatkan sesebuah lagu. Tapi dia tetap akan tetap akan macam dulu juga, insya-Allah. Mengimbang. Key. Tapi sekali abang ada tak abang cakap tadi abang dah pernah kena COVID kan? So benda tu ada tak Ada berkesan tak? post COVID ke? Sepanjang training ni. Waktu saya kena COVID tu, saya rasa saya kena yang Biasa. yang biasa, Saja lah. yang Omicron ya, cepat kena cepat baik. Jadi tidak ada gejala. So untuk praktis ni juga saya pun bukan apa, kita perlukan rehat yang cukup betul. ya. Tidak boleh terlalu paksa sangat. Saya takut keadaan ni bila on the date of concert, takut nanti kau serak ke apa kan. Ini pun merisau kan, actually kan. Macam sebelum ni, macam konsert minggu ini di RTM yang kami buat dulu, saya tidak akan hadiri latihan. Di saat-saat akhir baru saya akan datang. Tapi sekarang ni Yang sebelum ni, sekarang ni hari-hari kena ada setiap latihan.
Pelatihan vokal sendirilah, tak ada rujuk mana-mana. Ya, sendiri. Abang tertekan tak ialah untuk menjayakan konsert? Orang kata ialah konsert Yelah, pertama ni. tertekan cikgu. Tertekan sangat. Tertekan untuk memberi yang terbaik. Ya, tertekan dengan untuk beri yang terbaik, tertekan dengan situasi Harapan orang keadaan. ramai. Ekspektasi orang. Dia ada ganggu sikit lah. Saya cakap, alamak, banyak ni konsert ni macam alamak. Kan ni risau juga. Sampai tak tidur malam tu bang? Bukan tak tidur malam. Kerisauan tu dari segi orang cakap apa, Datang ke orang dalam keadaan banyak konsert sekarang ni kan. Sebab kita tak tahu benda ni berlaku mula-mula. Betul, Sebab kami adalah yang pertama sekali dapat date untuk dalam bulan Jun. Jadi kita tak sangka benda ni timbul. Bila timbul jadi ada feel lah yang alamak kan. Jadi nak tak nak kita kena teruskan. Kita tak boleh nak postpone lagi dah. rezeki bang, insyaAllah ada. Sehari Amri ada ni. Sehari Amri. Amri akan involve dalam konsert tersebut, di mana saya akan berduet dengan beliau. Sebuah lagu yang kami rakamkan pada tahun, saya lupa dah sebab banyak album sangat, tapi terkandung dalam album kompilasi Kita Sama Saja. Ya, tajuk lagu ni Kita Sama Saja, di mana tak pernah kami berduet di halayak ramai. Ini adalah kali pertama juga pada malam tersebut. Ya, dan satu penghargaan buat Sehari, di mana selama inilah dengan ciptaan beliau lah saya dapat rezeki sehingga sekarang. Ya, kerana lagu beliau, ciptaan beliau menjadi popular, Malam Segar sehingga hari ini juga saya masih lagi mencari rezeki dengan Lagu-lagu tu. menyanyikan lagu-lagu Sehari. Dengan adanya konsert ni, adakah ini salah satu antara mungkin pencapaian terbesar Yukis sepanjang 30 tahun dalam industri? Iyalah, of course lah, yang terbesar sekali yang cakap menjadi ingatan sepanjang masa, ya. Dan ini adalah konsert yang bakal memberi satu kenangan indah buat kami sendiri, untuk generasi kami yang seterusnya. Mungkin konsert ini konsert yang bermakna sekali untuk kami abadikan buat peminat-peminat semua. Yalah, kita pun masing-masing dah akui kan, kami bukan remaja lagi, bukan dewasa, kami dah orang lama. Abang masih dapat show punya invitation? Masih lagi dalam masa latihan ni pun saya terpaksa pergi. Bukan apa, seperti saya cakap tadi kan, kita dah buat rancang jadual. Jadi kalau tak ganggu dengan jadual saya, tak okey, boleh pergi. Sebab kadang-kadang kenapa dia contoh macam private show, dia private kan, buat di hotel, makan malam, dia tertutup. Itulah macam saya cakap, itu adalah rezeki saya, jadi saya kena pergi jugalah, dan tidak clash dengan jadual. Abang memang tak pernah bergerak solo, memang sentiasa dengan Yukis. Ya. Kalau ke mana-mana buat persembahan. Yalah, cumanya kadang-kadang lebih kepada persembahan yang membawa -1. Ya, -1. Itulah yang berlaku sepanjang tempoh sebelum kami bergabung. Kalau ada undangan, okey, -1, ataupun kita akan bagi lagu kepada pihak mereka, dan mereka akan membuat latihan. Dari sebab mereka dah ada combo tersendiri yang mereka dah buat latihan. So saya akan datang nyanyi terus. Bang, ahli Yukis ni dia bertukar tau. So sekarang ni ahli yang terkini dengan abang ni, Yukis yang mana? Okey, banyak orang confuse benda ni. Betul, saya pun confused. Okey. Yukis yang sekarang ni 25 tahun ni semua ni. UK ni. Okey. Adalah yang original members daripada album Tajam Menikam, Panas Berpanjangan. Di mana dua album ini memang terlaris jual selepas Bisa Berbisa. Ya. Jadi bila Yukis berbisa mengalami isu perpecahan, so wujud UKS UK apostrophe S. Inilah dia ahli-ahlinya. Jadi bila dapat bergabung, itu yang kami plan nak buat konsert ni. Dan dapat pula peluang diberikan oleh Mac Training. Saya berhak terima kasih kepada Mac Training yang memberi kepercayaan yang betul-betul pada awal kami bersama berbincang, ya, dan akhirnya termakbul juga untuk mengadakan konsert. Yang vokalis baru tu belanya lagi satu lah. Saya macam ni lah, bab Yukis yang lain ni, yang kewujudan Yukis yang lain ni, saya tak boleh nak cakap banyak lah, sebab
tak ada kuasa dan tak ada daya untuk menghalang mereka untuk tak boleh pakai nama UKS. Betul faham. Kan? Jadi biarlah peminat yang tu ejaan lain bang. UKYS. Yang ejaan yang sebenarnya yang dari zaman Ini yang ni. UK kan. Sebenarnya Itu okey, ejaan UKS ni selepas berpecah. Selepas perpecahan UKYS. UKYS. Yang abang ikut sekarang yang ni. Bukan ikut sekarang, saya ni memang daripada dulu. Saya UKAYS kan yang asal. Okey. Cerita dari awal. Ceritakan sikit bang. Asalnya. Asalnya adalah UKAY sahaja. UK. UKAY. Okey, UKAY ni vokalis dia bukan Amir. Okey. That time. Ada penyanyi lain. Alright. Bila saya dapat bekerjasama dengan Sa'ari Amri, dia introduce saya untuk kepada kumpulan UK. UK ni Bila saya join, saya dah diterima sebagai anggota Vokalis. UK, vokalis, dia tambah je S. Right? Okay. Ditambah je S, itu adalah Tapi yang tu vokalis lama tu dah memang dah tak ada. dah. Abang yang gantikan tempat tu. Amir masuk Aha. dapat S. Okey, lepas tu. Ada dapat S. Sa'ari Amri ataupun Amir berasal daripada Sentol. Okey. Itu cerita dia kan. Okey, bila berlaku perpecahan UKYS, mereka semua tarik diri daripada kontrak, tinggal saya seorang dengan Amy itu, dan kami Sa'ari buat satu grup baru, iaitu ejaan lain, sebutan sama apa dia, UKS. Yang ni lah. Ini dia. Ini pun idea Sa'ari juga kan. So bila dia bagi UKS, so kita pun continue untuk recording album. Abang ingat tak bila digabungkan kembali tu? 1995. Bukan kembali, first time Guna UK. First time dengan anggota yang ni sekarang. Tapi yang UK yang tu still Ada ada orang juga. guna. Yang tu pasal tak ada lagi. Waktu UKYS tu dah terus diam. Terus diam sehinggalah tiba-tiba muncul. So dengan vokalis baru. Yes. Ya. Siapa? Yang baru, budak baru juga. Ya ke? Apa nama dia? Nanti tak apa Google. Okey dah. Mungkin abang tahu. Kalau tak silap saya AP tak silap. Betul lah. Yang ni UK stand for apa? Ya. Stand for UK. Actually Pulau Kelang. Sebab anggota UK that time dia orang dengan Dewan Bahasa dan Pustaka di Pulau Kelang. Faham. Lepas tu bang, okey. Abang pun faham kan ada grup lain yang macam berpecah juga dan menggunakan nama semua kan? Acik lah. Acik Kan saya pun Tapi abang macam positif je. Macam abang okey je lantak korang. So abang memang positif. why not? Kenapa saya perlu nak gusar ataupun saya nak perlu gentar? Sebab yang menjadi popular dengan lagu-lagu UK adalah suara saya. Betul. So what for kita nak gentar? Betul. Kan? Kenapa? Okey, kenapa nak wujudkan penyanyi hampir sama dengan Amir? Kenapa nak ada Amir, dua Amir? Tak boleh. Kan? Kenapa nak ada dua Jamal Abdillah? Tak boleh. Betul. Kan? Abang tengok patut atau tidak bila orang tu buat balik grup guna nama sama? Patut atau tidak sebenarnya? Sebenarnya memang tak patut lah. Memang tak patut lah kan. Sebab dia cuba nak mencari populariti yang begitu cepat. That's why dia gunakan nama tersebut. Kan. Dan bila dia guna nama tersebut, dia sungguh senang untuk nak masuk apa saja. Pasal membawa nama yang pernah. Sebab dia orang pun boleh nyanyi lagu-lagu lama tu. Sebab itu saya cakap kita tak ada halang, kita tak boleh nak halang. Tak boleh nak halang. Betul. Kan, jadi peminat lah yang boleh menilai lah kan. Betul. Kan. So pada saya tak perlu nak rasa takut, gentar sebab aku yang rakam lagu tu, suara aku. Abang nak sikit. Tadi abang cakap abang masih terima undangan nyanyian kan secara solo. Abang tengok dari dulu sampai sekarang bayaran tu masih sama ke ataupun abang rasa sepatutnya dah boleh dinaikkan untuk abang lah? Kadang-kadang saya pun jadi heran lah. Ada yang pihak-pihak yang masih lagi tidak memandang, menghargai artis-artis senior ni. Kadang-kadang saya pun pernah dapat offer juga, tapi offer yang mengaruh, yang tak masuk akal. Contoh yang abang boleh share. Offer RM500. Hari orang Ya. untuk abang seorang lah? Ya. Ke untuk grup?
Seorang. Kadang-kadang benda tu program tu jauh tapi offer tak berbaloi. Kenapa masih lagi nak offer yang keadaan macam tu? Sedangkan kamu tahu UKIS kalau Kemampuan dia macam mana? lagu dia menjadi hit. Lagu kita cerita pasal lagu kita nyanyi je orang tahu. Kita nyanyi je orang tahu kan. Cakap abang rasa dengan bayaran Rasa ada satu Penghinaan dia betul. Saya nak cakap tapi ya kan, saya rasa itu sebagai macam dia tak hargai kita dah berpuluh tahun dalam industri muzik kan. Sepatutnya payment nama lagi tinggi. Sepatutnya kalau nak lagi tinggi lagi bagus. Actually biarlah berbaloi dengan Tapi ini bukan soal demand. Ya? Bukan soal demand. bukan Baloi. kita kena tengok kita kena tengok pengalaman lagu kita hit. Ada lebih pada 10 lagu. Jadi kadang-kadang mereka tak faham kat sini. Mengambil kesempatan nak bayar sikit. Paling Murah. sikit abang pernah ditawar 500. Abang ambil tak abang? 5, 7. Abang ambil tak? Tak. Kita macam ni lah. Kita tengok kadang-kadang benda tu untuk sekolah ke apa, kita boleh lah terima kan. Kalau ni untuk apa PIBG sekolah anak aku, dia kata contoh kan. So okay, dia ada bajet banyak ni je. Ya ke? Berjalan je. Pergi je. Tapi kita nyanyi pun kena, janganlah kita nyanyi yang betul-betul. Ya. Harga 500 lah. Betul tak? Kita bagi dengan harga 500. Baloi lah kan. Kan? Janji artis tu hadir ke tempat yang diberi tawaran. Cukup itu je. Kalau nak nak dengar yang betul-betul, konsert ni tak boleh ni. Okey, apa pandangan you tentang konsert ni? Sebab kebetulan kalau tak sebelum ni boleh katakan tiket you all yang antara yang dah highest kan? Ya. Tapi tiba-tiba ada pula search di Z yang katanya tiketnya agak Lagi tinggi. juga kan dalam keadaan sekarang ni. So secara tak langsung benda tu mengganggu peminat untuk nak pergi sini atau nak pergi sini dan membayarkan dengan harga yang mahal. Ya. So what's your comment? Itulah dia. Saya hanya perlu fans UKIS yang benar-benar yang betul-betul nak lihat apa UKIS in concert yang besar, berskala besar. Inilah masanya kan. Sebab yalah, kita tak boleh nak cakap apa, tak boleh nak cakap apa dah. Tak boleh, aku dah book date ni ke orang ni, aku dah tak boleh gitu kan. So kita kena untuk masa depan adakah perlu ada satu jawatan kuasa yang mengatur benda, sebab kalau asyik berterusan macam ni memang susah. Tak boleh cari makan lah. Betul. Saya sokong. Kita busy. Kita punya film ramai pun. Jadi berebut. Ya, betul. Sebab Sebulan satu okey lah. ya, saya sokong sebab kalau dapat menubuhkan satu jawatan kuasa yang apa memberi date yang tertentu untuk kamu macam ni. Date Macam dia. filem lah kan. Filem Ya, kan ada kena ikut giliran kan. Itu be fair sebab kalau dalam bulan Jun ada sampai 6 konsert betul-betul tindih-tindih kan. bertindih-tindih dengan tiket pun boleh tahan juga. Sama kan. Jadi Dan semua favourite. semua favourite. Macam mana tu? Betul. Semua otai. Kalau saya lah jadi fans kan, saya pun akan jadi alamak Betul, mana betul. satu ni aku nak spend ni. Betul bang. Semua lagu aku suka, semua lagu aku minat. Mana satu? Jadi Semua berbaloi pergi. jadi dia akan kacau dari segi selling tiket. So kalau ada badan ataupun yang boleh aturkan, Itu lebih baik. Itu lebih baik kan. Maknanya kita dah tahu turn kita akan datang ni, tak ada siapa berkacau. So fokus dekat orang yang nak bayar ni. Okay, dia fokus on tiket UK. Dia tak ada benda lain kacau. So patut kena ada macam tu lah. Saya rasa perlu ada kewujudan jawatan kuasa tertentu yang boleh memberi tarikh yang tertentu untuk artis-artis yang nak buat persembahan. Kalaulah keadaan berlaku terus sedemikian, susahlah. Memang susah kita untuk nak mencari selling tiket yang baik. Dan kita kalau dah buat sesuatu kena ada untung, kena ada. Betul. Kita nak juga, untung. Business kan. So this is business kan. Jadi Promosi macam mana bang? Mungkin kita tengok abang mungkin aktif tak di media sosial untuk promote
Ya, kami sehingga sekarang masih lagi aktif buat apa promo apa semua kan. Jadi itu kita dah plan, kita kena buat, jalankan terus. Cumanya situasi dia adalah sekarang ni dah jadi lain. Dah jadi satu apa kacau, memang kacau. Kacau yang lain. Kacau yang lain, gangguan dari pihak lain. Gangguan dari pihak lain tu saya tak berani nak kata 100%, tapi kita kena tengok juga apa situasi yang ialah kalau ada gangguan yang lain yang tidak nasib tidak bertujuan baik, abaikanlah kan. Okey bang. Last apa selama beberapa tahun ni abang dalam industri, apa yang abang boleh simpulkan tentang UKIS? Okey. UKIS dia mempunyai sejarah tersendiri. Kita balik pada zaman 90-an ya. Zaman 90-an dia berbeza sebenarnya dengan keadaan sekarang. Zaman 90-an adalah waktu peminat UKIS menyimpan duit untuk membeli album, membeli kaset. Ini memang realiti ya. Sebab kita tak ada zaman handphone, tak ada masa tu. Jadi mereka ni 100% kumpul duit dengan niat nak beli CD atau UKIS punya kaset. Memang itu memang terjadi. Dan hasilnya kita dapat tahu di mana album UKIS jual ratusan ribu unit ketika itu ya. Itu yang saya boleh cakapkan. UKIS ni mempunyai sejarah dia adalah kerana lagu-lagu. Dia dapat memikat hati pendengar waktu itu. Dan berbeza dengan sekarang. Sekarang ni cumanya je lah macam kita nak pikat hati peminat tu dengan macam ni lah cara dia. Adakan konsert, persembahan secara live ya. Itu saja cara yang boleh meyakinkan peminat-peminat kita yang menyokong. Kalau nak ulangi sejarah susah kan? Betul. Kalau nak ulangi sejarah tu agak sukar ya. Waktu berbeza. Macam lagu sehari ni dia akan flashback balik lah kisah-kisah peminat-peminat waktu itu. Mereka bercinta kerana lagu UKIS, kahwin kerana lagu UKIS, bergaduh kerana lagu UKIS pun ada. Ini memang saya sendiri dengar. Contoh saya bagi ya, seorang pelajar yang belajar di Amerika Syarikat dalam satu penerbangan dengan saya waktu itu ya. Bergaduh sebab apa tahu? Kaset UKIS ni. Dia bagi pinjam kat kawan dia putuskan. TikTok. Dah bergaduh. Kau ni memanglah aku jadi tak dapat benda susah. Terpaksa call family suruh hantar yang baru kaset. Bergaduh. Okey, bercinta. Berbagi lagu. Ingat tak dulu kan? Satu ketika tu hantar lagu kat girlfriend. Bagi lagu je. Dah tewas. Pilihan bersama. Bagi lagu je. Lagu apa? Lagu macam lagu UKIS lah. Tergamak kau. Kan kesukaan you kan. Bila diri disayangi, keistimewaan dia adalah di mana pelatih-pelatih PLKN. Yes. Saya lah tu. Nampak tak? Jadi wartawan sendiri menjadi pelatih PLKN. Setiap hari nyanyi menghadap dinding. Setiap hari lagu tu. Dapat tak? Itulah keistimewaan lagu UKIS ya sehingga sekarang. Di mana ada sejarah yang mungkin mereka yang pernah mengalami situasi begini tak dinafikan. Sebab saya sendiri diceritakan oleh pengarah muzik kami sendiri iaitu saudara Rafi. Dia sendiri kena nyanyi lagu Bila Disayangi pandang dinding. Ini berlaku kan sebab lagu kerohanian kan, lagu motivasi. Kalau tak silap saya di Universiti Melaya pun ada, UiTM pun ada, mereka akan nyanyikan lagu Bila Disayangi ini setelah lagu Negaraku, lagu yang wajib untuk dinyanyikan kepada semua sektor-sektor kerajaan. Kalau tak silap saya. Okey. Itulah Bila Disayangi. Terima kasih Kudi Menara. Ya, abang dah. Kalau untuk Duan Lakara. Abang nak ambil video orang menyanyi sikit.